Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba yaktubu abadal abidina wa dahar dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba yaktubu abadal abidina wa dahar dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba yaktubu abadal abidina wa dahar dahirin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih lagi kita bernafas, boleh menyedut udara pagi. Itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita meneruskan pengajian kitab Kifayatul Muhtadin, muka surat 157. Yang ada kitab tu bolehlah rujuk muka surat 157. Kita sambung bab puasa. Baik, sebelum daripada itu, kita sentuh tentang sembahyang sunat tarawih, satu hadis ataupun dua hadis. Hadis yang telah saya baca sebelum ini pada mana-mana tempat kuliah, supaya mengemarkan kita melakukan solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat. Jangan kita sengajakan sembahyang dengan 8 rakaat, bukan tak sah. Tetapi ada hadis Nabi SAW yang menyatakan 20 rakaat itu adalah yang terlebih afdalnya. Baik, sebelum kita tengok muka surat 157, baik, sama-sama kita merenung, kita menghayati supaya dapat kita amali. Ini solat sunat tarawih, yang mana perkataan orang panggil perkataan Imam Asy-Syafi'i adalah ia berkata, ra'aituhum bil madinati yaqumuna bi 39 wa bi Makkah bi 23 wa huwa ahabbu ilayya. Apa Imam Syafi'i kata? Imam Syafi'i kata, aku lihat penduduk Madinah yaqumuna bi 39, melakukan mereka itu penduduk Madinah bi 39, yakni melakukan solat sunat tarawih bi 39 dengan 39 rakaat. Penduduk Madinah ni pada zaman Imam Syafi'i, dia tengok dengan matanya dan ia berkata, penduduk Madinah sembahyang solat sunat tarawih 39 rakaat. Wa bi Makkah bi 23 wa huwa ahabbu ilayya. Dan di Mekah, yang mana Imam Syafi'i tengok, di Mekah 23 rakaat. Seperti mana kita lakukan di Malaysia, 23 rakaat, 20 tarawih, 3 rakaat itu adalah witir. Imam Syafi'i tengok di Mekah 23 rakaat. Wa huwa ahabbu ilayya, dan itulah yang aku suka. Itulah yang aku suka. Apa dia? Orang panggil kelakuan mereka itu penduduk Mekah yang melakukan 23 rakaat. Dia suka, tak berat sangat, tak banyak sangat. Baik,
memadai satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan solat sunat tarawih. Yang lagi akan datang kita akan baca lagi orang panggil hadis yang berkaitan dengan sembahyang sunat tarawih. Baik, kemudian kita tengok sambungan kita bukan surat 157. 157 kitab Jawi lah. Ada yang pakai kitab Rumi pun ada ni. Boleh bagi tahu tak kitab Rumi muka surat berapa? Boleh tahu, boleh saya hebohkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaraini amin. Baik, sambungan kitab Kifayatul Muhtadin muka surat 157. Enam baris daripada atas. Yang mana kata musannif, dan harus berbuka orang yang musafir. Maksudnya orang yang musafir boleh buka puasa. Yang adalah safarnya itu yang harus, sembahyang qasar. Maksudnya orang yang musafir hendaklah safarnya itu adalah safar yang harus ataupun safar yang sunat. Maka haruslah ia sembahyang qasar. Begitu juga harus bagi orang yang musafir pada bulan Ramadan, harus ia berbuka. Boleh buka. Boleh makan lah, boleh makan. Baik, pada orang yang musafir sekira-kira ada perjauhan itu 2 marhalah. 2 marhalah 90 km takriban lah. Berlebih kurang 90 km takriban berlebih kurang. Itu mana 2 marhalah. Atau lebih pada 2 marhalah. Lagi mana dalam safarnya itu tidak ada melakukan perkara yang haram, maka harus ia berbuka. Kalau ada melakukan perkara yang haram di atas jalan ikhtiari, haram ia berbuka. Dia bukan musafir ni, dia nak cari orang panggil dosa. Ada kalanya harus, ada kalanya sunat, dapat pahala. Jagalah dalam musafir ni jangan melakukan melakukan dosa di atas jalan ikhtiari. Kalau di atas jalan ikhtiari, maka terbatallah hukum harus berbuka. Itu kena jagalah. Begitu juga berkaitan dengan sembahyang qasar. Sembahyang qasar dalam musafir, dalam safar. Dengan jalan ikhtiari kita melakukan maksiat. Kiralah maksiat apa sekalipun, maksiat mata ke, maksiat mulut ke, di atas jalan ikhtiari, maka tak boleh sembahyang qasar. Tu dalam agama diberikan orang yang musafir itu rukhsah, satu kelonggaran, satu kemudahan. Bagi orang musafir boleh melakukan sembahyang qasar. Begitu juga bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia ada rukhsahnya, boleh berbuka. Baik, saya kira ada perjauhan itu 2 marhalah atau lebih. Tetapi tak dapat tiada daripada keluarnya daripada kota negeri. Kota negeri. Bahasa kita mudahnya orang panggil daerah lah. Dia ada daerah Pala Batas, dia ada daerah Batuwas, Beramperai Utara, Beramperai Selatan, Beramperai lagi tu. Qaryah, bukan kampung. Qaryah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab panggil Matla'at Badrain, dia nyatakan tentang qaryah ni sungai itu orang panggil sebagai sempadan. Lepas pada sungai itu orang panggil sempadan, dia habislah qaryah. Macam kita ni ada sempadan qaryah ni, ada nama-namanya Beramperai apa, Beramperai Utara, Beramperai apa lagi. Dah masuk
seberang perai, kita keluar daripada seberang perai utara, sudah masuk pada seberang perai apa? Seberang perai tengah ke, seberang perai selatan ke, bolehlah kita sembahyang qasar. Itu juga bagi orang yang berpuasa dah melepasi daripada daerahnya, boleh ia berbuka, hukumnya adalah harus. Atau seumpama kota negeri, itu orang panggil sempadan lah. Kota ni orang panggil dinding, binaan, itu kota. Seumpama kota negeri, yang ni sempadan lah, seperti sungai. Kawan lama kena tengok sampai habis, dengar sampai habis Faizal Abu Bakar. Mujahadah ni jalan mujahadah. Bukan mudah. Baik, lagi kita tengok. Parti yang ada kitab, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan pada umur, keberkatan pada akal, keberkatan pada pekerjaan, kerana kita ni junjung perintahnya. Baik, dahulu daripada fajar, keluarnya daripada kota negeri, atau seumpama kota negeri dahulu daripada fajar, maksudnya sebelum daripada fajar. Dia hendaki fajar ni fajar sadiq. Fajar dia ada dua, fajar kazib dan juga fajar sadiq. Ini sebelum daripada fajar sadiq, maksudnya sebelum subuh. Sebelum subuh kita keluar musafir. Di alam safar itu boleh kita berbuka, hukumnya adalah harus. Ni lepas subuh, duk korek tik mata tak habis lagi, lepas tu baru pergi musafir. Pada bulan puasa tak boleh berbuka. Hukum dia adalah haram. Ni orang panggil bahagian daripada syaratnya musafir itu dahulu daripada fajar, sebelum daripada fajar. Itu juga dengan sembahyang qasar, jamak pada hari Jumaat. Musafir pada hari Jumaat sebelum fajar bolehlah buat qasar. Kalau lepas fajar tak boleh buat qasar dah. Gitu. Adapun ini kita bicarakan tentang bulan puasa. Musafir dalam bulan puasa sebelum subuh. Belum subuh kita keluar dah, barulah boleh kita berbuka di dalam perjalanan, dalam safarnya itu. Baik, adapun jika safarnya tiada sampai 2 marhalah, tak cukup 90 km. Duduk Tasik Logok, nak pergi Pala Batah, mana cukup. Duduk di Pekan Keruh, pergi Pekan Baling, mana cukup. Tak cukup. Pak Din, duduk di Padang Serai, main Tasik Logok, mana cukup. Tak cukup 2 marhalah. Masak nasi, balik nasi tak masak lagi, mana cukup 2 marhalah. 2 marhalah 90 km. Tengoklah kilometer. Cukup 90 ataupun lebih, bolehlah buat qasar. Lagi mana tidak ada di dalam safarnya itu maksiat. Bagi orang yang berpuasa pada bulan puasa, harus ia berbuka di dalam safarnya. Adapun jika safarnya tiada sampai 2 marhalah, atau ia keluar daripada negeri waktu fajar hari, maksudnya lepas subuh lah, lepas subuh baru keluar, tiada harus baginya berbuka hari itu. Kaedah fiqh, tiada harus. Apa dia tiada harus? Perkataan Syekh Qadir Mandili, tiada harus itu adalah haram. Syekh Qadir Mandili kata tiada harus itu haram lah. Itu kita faham, tiada harus dalam fiqh itu haram. Haram berbuka. Itu. Berbuka berdosa. Kerana apa? Kerana tak cukup 2 marhalah. Kerana apa lagi? Kerana permulaan safarnya itu lepas daripada fajar hari. Bukan sebelum. Lepas pada fajar, lepas pada subuh. Itu tiada harus baginya berbuka puasa. Maksudnya haram. Baik, maka apabila sempurna syarat yang tersebut itu, 2 marhalah sebelum fajar, harus baginya berbuka.
harus baginya berbuka. Buat bekal, musafir buat bekal. Goreng ikan bekasar bulan puasa apa, berhenti di tepi highway tu, tu dia. Bahasa kita ni cangkui, cangkui. Orang duk parti apa ni, depa ni tak puasa. Ni musafir, musafir. Tapi dia nak buat lagu tu Dengan duk zuhir sangat. Jadi jatuh fitnah. Itu fitnah. Ni kau tahu kata harus buka puasa, dia buka puasa tu. Dia buka puasa. Hukumnya adalah harus. Baik, dan jika tiada musyaqqah atasnya puasa sekalipun, maksudnya tidak ada kepayahan di dalam safarnya, sekalipun boleh puasa, tak puasa letih, tak puasa dahaga lapar, sekalipun maksudnya harus juga ia berbuka, harus. Tak rasa apa, 2 marhala ataupun lebih, tak rasa apa. Dulu orang musafir naik unta, tu tengah padang pasir, naik unta. Lagi naik apa lagi? Lah ni mudah lah. Lah ni naik kereta, naik motor. Dekat 2 mahala 90 km tu satnya. Walaupun mudah, maksudnya tiada ada musyaqqah, hukumnya tetap harus ia berbuka. Kalau kayu biasa 90 km tu, kok dapat kot. 8 ayat. Dengar elok tak? Jid pada, dengar elok tak? Ini kita nyatakan tentang hukum. Baik, tetapi yang afdal ia ya orang yang musafir dalam bulan Ramadan, yang afdalnya puasa tatkala itu. Yang afdal puasalah. Walaupun hukumnya itu harus berbuka, tetapi yang afdalnya berpuasa. Teruskan puasa. Kerana apa? Kerana tiada ada musyaqqah, tidak ada kepayahan, tidak ada kepenatan ataupun dahaga yang bersengatan, lapar yang bersengatan. Tidak ada mudarat pada dirinya. Afdal bagi dirinya itu puasa. Puasa. Terus puasa. Itu yang afdal. Tapi kalau dia nak buka, apanya? Hukumnya harus kan? Tak berdosa. Tapi kena qada lah. Kena qada. Baik. Mudah-mudahan suara rakaman ni clear lah. Boleh dengar. Baik, tengok lagi. Baik, yang ni tatkala tiada musyaqqah, tiada ada kepayahan dirinya bagi orang yang musafir, maka yang afdalnya ia puasa tatkala itu. Ilat dia apa dia? Supaya bagi orang yang musafir itu fadilat waktu. Fadilat ini kelebihan pada waktu-waktu berpuasa. Ada kelebihan dia. Dah musafir, kita contohkan musafir yang sunat dapat pahala. Lagi pula dalam bulan puasa, tu lebihlah ni sebuah pahalanya. Habis. Adapun jika takut mudarat atasnya pada masa itu atau pada masa yang lagi akan datang. Pada masa itu, masa dalam perjalanan ketika itu takut mudarat. Ini ada musyaqqah ni. Dahaga tak terhingga sampai pahit. Sampai pahit. Tengkok. Takut mudarat. Takut itu pitam kau. Tak boleh sampai tempat yang kita nak tuju kau. Atau masa yang lagi akan datang, takut mudarat, maka yang afdalnya ia berbuka. Itu yang afdal, ia berbuka. Hak tadi, kalau tidak ada kepayahan, tidak ada musyaqqah, afdal ia berpuasa. Kalau takut mudarat atas dirinya pada masa itu ataupun masa yang lagi akan datang, maka yang afdalnya ia berbuka. Maksudnya lebih baik ia berbuka. Tu.
Baik. Bahkan wajib ia berbuka jika ia takut hasil mudarat atas dirinya akan sebagai mudarat yang mengharuskan tayamum. Payahlah kita nak uraikan mudarat yang mengharuskan tayamum, tapi kita pakaikan di atas mahal terjemah. Di atas mahal terjemah, takut di atas dirinya kan sebagai mudarat yang bersangatan. Kalau tak buka saja jadi mudarat lebih. Dia jadi pitam ke, pingsan ke. Oh tu. Jadi sakit. Itu nak abang kata mudarat yang mengharuskan tayamum. Maka wajib ia berbuka. Itu ada 3 masalah ni. Afdal berpuasa, afdal berbuka, yang ketiga wajib ia berbuka. Dia ada 3 lah itu. Adapun wajib ia berbuka jika ia takut hasil mudarat atas dirinya akan sebagai mudarat yang mengharuskan yang sebagai mengharuskan tayamum. Maksudnya kalau tak buka jadi mudarat atas dirinya yang bersangatan. Tu. Maka wajib ia berbuka. Baik, dan harus berbuka puasa habis. Dan harus berbuka puasa pula orang yang sakit. Orang yang sakit harus buka puasa. Sakit macam mana? Sakit gastrik apa? Ni sebelum buka puasa dia habaq dah sakit gastrik. Bulan puasa dia tak mau puasa. Tu. Tu dia ada Kamal bagi tahu Rumi muka surat 200. Jawi muka surat 157. Kitab Rumi pun dah, kitab Rumi muka surat 200. Dia surat 200. Yang Rumi tu boleh tengok muka surat. Ada kekurangan, ada kesilapan, boleh buat rujukan pada yang lebih, yang ni ahlinya. Baik, dan harus berbuka puasa pula orang yang sakit akan sebagai penyakit yang tiada tertanggung pada adat. Tu. Bagi penyakit yang tiada tertanggung pada adat, sekiranya ia berpuasa, bertambah sakit dia, berkekalan sakit dia. Tu. Pada adat, pada adat. Puasa je sakit, puasa je sakit. Sakit gastrik ni kalau tak makan dia sakit perut. Sakit perut. Dia mulas kau ni gulin-gulin. Maka harus ia berbuka. Lepas tu kena qada lah. Jangan saja pergi buka, tak ada sakit saja dia pergi buka. Hukum dia haram. Berdosa. Sebut kata ibadat yang wajib. Dinyatakan oleh ulama-ulama yang muktabar. Ibadat yang wajib sengaja kita tinggalkan, hukumnya adalah dosa besar. Dosa besar. Sembahyang saja-saja kita tinggal, berdosa, ini dosa besar. Puasa saja-saja kita tinggal, dosa besar. Dosa besar ni kena tobat. Kena bertobat. Ni corona ni Tuhan bagi peringatan lah. Bagi peringatan, bertobat. Dunia tak lama, umur kita pun tak kekal. Nah, abang kata maksiat itu berlaku pada diri. Baik. Baik, ada pun orang yang sakit yang jika ia puasa kuat sakitnya. Maksudnya bertambah sakit. Kalau puasa bertambah sakit hingga mengharuskan tayamum, wajib ia berbuka. Sama juga seperti mana kita sebut mahal terjemah. Hingga mengharuskan tayamum, bertambah mudarat, maksudnya bersangatan sakit. Hingga tak tertanggung sakitnya, bertambah-tambah. Itu orang panggil mengharuskan tayamum. Maka taklah ia berbuka. Habis.
Baik, dan harus pula berbuka orang yang bunting. Orang bunting ni orang mengandung. Orang yang mengandung boleh buka puasa. Tengoklah mengandung tu macam mana. Tadi kita tengok. Dan orang yang menyusu. Orang yang mengandung, orang yang menyusu anak, harus berbuka. Dia ada syarat dia. Mana ada syarat dia? Jika musyaqqah atas mereka itu puasa. Jika tu syarat lah. Jika musyaqqah atas mereka itu orang yang bunting dan orang yang menyusu, puasa. Jadi tak larat. Bagi orang yang bunting, jadi tak larat, takut mudarat dirinya, takut mudarat anak dalam kandungannya. Begitu juga orang yang menyusu, takut mudarat pada dirinya ataupun takut mudarat pada anaknya dengan sebab ia berpuasa ni tidak ada susu. Baik susu tin pun dia tak mau, dia nak susu badan juga. Jenuh lah. Lah ni budak-budak semua makan susu lembu. Susu lembu tu jadi pelembu. Susu lembu. Tu. Orang Arab lah, orang panggil tabiat orang Arab. Tabiat orang Arab. Dia bagi orang lain menyusu. Dia susu juga tapi dia bagi orang lain menyusu. Seperti mana Nabi Muhammad SAW banyak ibu susunya. Kalau tengok dalam sejarah Maulidur Rasul yang menyusukan Nabi SAW tu sampai 9 orang. Dia ramai. Sampai 9 orang. Lepas tu orang panggil ambil tafa'ul tu, maka orang Arab pun tiru jadi satu tabiat. Nyatakan oleh orang Arab, orang lain menyusu itu mencerdikkan akal. Mencerdikkan akal. Tapi tengok juga, kita ni nak bagi orang lain susu, pastikan suami bagi orang itu izin isterinya menyusu, baru tak jatuh dosa pada orang yang menyusu anak itu. Ni dah orang lah, oi mai aku nak susu, mai susu. Suami dia tak izin, berdosa lagi pula haram. Dia kena minta izin dulu lah. Bukan boleh susu begitu saja. Wajib minta izin suaminya untuk menyusu anak orang. Hukum dia wajib. Tak kira anak siapa pun. Kalau suami dia kata, boleh izin tu, baru boleh menyusu. Kalau suami dia tak boleh, tak boleh susu. Kalau dia bagi juga, hukum dia haram. Isteri itu kena faham lah. Ada kalanya orang lelaki atau suami itu, dia diam. Diam itu menunjukkan tidak setuju. Tu. Ada kalanya ia bersuara, boleh, ya, setuju. Kholibnya orang lelaki, kalau dia diam tu dia tak setuju. Tu. Betul tak? Jom Muslim. Dia diam tu dia tak setuju lah. Baik, lagi kita tengok. Baik, orang yang bunting dan orang yang menyusu, jika musyaqqah atas mereka itu puasa. Syarakah, musyaqqah, kepayahan, boleh bertambah mudarat dirinya, maka haruslah ia berbuka. Baik, di sini dia ada beberapa masalah, no? Baik, yang pertama, berkata orang bunting dan juga orang yang menyusu. Baik, yang pertama, haram puasa bagi perempuan yang menyusu. Haram dia puasa. Tu. Tengoklah kitab, tak ada masalah tu. Apa hal kita tobek, kita mengaji, kita buat cacitan ni, ada orang panggil masalah. Maksudnya haram puasa bagi perempuan yang menyusu kerana takut mudarat anaknya. Takut mudarat anaknya.
Itu haram dia puasa. Kalau dia puasa, anak dia tak boleh dah makan yang selain daripada susu. Maka nak menghasilkan susu, dia kena buka puasa. Kalau dia puasa juga, hukum dia adalah haram. Itu pun dia ada selagi mana tidak ada orang yang memberi susu, orang pun tak boleh, tak ada bagi susu, tak boleh menyusu anaknya, dan anaknya pun tak boleh minum air selain daripada susunya. Kalau itu takut mudarat si anak itu, haram ia berpuasa. Oh tu. Lah ni suap susu, tin susu lembu, macam-macam cap susu tu ada. Baik. Itu nak abang kata perkataan selagi. Ataupun jikalau tidak ada orang lain yang memberi susu akan anaknya, bahkan takut mudarat anaknya, maka si ibu yang menyusu itu haram ia berpuasa. Itu bagi orang yang tidak berpuasa, maksudnya si ibu yang menyusukan anaknya, dia berbuka puasa kerana takut mudarat anaknya, kemudian wajib fidyah dan wajib qada. Wajib fidyah dan juga wajib qada. Bahasa kampung qada. Qada. Arabnya qada. Wajib qada dan juga wajib fidyah. Fidyah pun itu kita habaq dah, berapa gram tu, 650 gram peras satu hari tinggal puasa. Nak ambil fidyah, bayang apa dia? Bayang kepada fakir, bayang kepada miskin. Fakir, orang miskin. Tu. Dia bukan seperti korban, orang fakir, orang miskin, orang kaya pun boleh kan? Buat fidyah lah. Buat fidyah kena bagi orang fakir, orang miskin. Termasuk pula asnaf yang 8. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bagi orang yang Orang yang bunting takut mudarat dirinya jika ia puasa. Takut mudarat dirinya jika ia puasa, maka haram ia puasa bagi orang yang bunting. Tu. Itu juga bagi orang yang menyusukan anaknya. Yang pertama, takut mudarat anaknya. Masalah yang lain. Takut mudarat anaknya, haram dia puasa, bahkan wajib bayar fidyah dan juga kena qada puasa. Kemudian yang kedua, takut mudarat dirinya, bukan takut mudarat anaknya, takut mudarat dirinya. Maka haram ia puasa, tapi wajib qada. Maksudnya hanya wajib qada. Tak kena fidyah. Dia ada takut mudarat anak lain, takut mudarat dirinya lain. Takut mudarat anaknya, wajib fidyah, wajib qada. Takut mudarat dirinya, hanya wajib qada. Tu. Itu juga orang yang bunting. Kias bagi orang yang bunting, takut mudarat dirinya ke, takut mudarat anaknya yang dalam perutnya ke, sama masalah dia. Wajib fiqh masalah tu lah. Baik. Baik, seterusnya. Tengok lagi. Baik, orang yang bunting dan orang yang menyusu, jika musyaqqah atas mereka itu puasa, sekira takut mereka itu akan dirinya. Tu. Daripada kesukaran yang tiada dapat ditanggungkan daripada adat. Seperti barang yang sebutkan dia oleh Az-Ziyadi. Takut lembek ke, takut pengsan ke, takut pitam ke. Tu. Tak tanggung pada adat. Barang disebut oleh Syekh Ziyadi dan kata Ibnu Hajar, kesukaran yang mengharuskan tayamum, takut jadi mudarat dirinya
Dan kata Syekh Ramli, kesukaran sekira lambat sembuh penyakit itu jika puasa ia. Tu. Maka harus ia berbuka. Dia sakit dah, tapi kalau dia gagah puasa juga, jadi lambat sembuh. Lambat sembuh, maka harus dia berbuka. Baik. Tadi pada masalah wajib ia berbuka. Adapun dalam kitab ni berkaitan dengan harus ia berbuka. Kalau kita kaitkan dengan masalah, kalau orang panggil takut dirinya itu mudarat, haram ia berpuasa, maka wajib ia berbuka, bukan lagi harus. Beda wajib atas mereka itu orang yang bunting dan orang yang menyusu. Qadanya apabila hilang uzurnya. Ini kenyataan yang ada daripada muka surat 157. Ada pun masalah seperti mana masalah yang disebut tadi, masalah orang yang menyusu, begitu juga masalah orang yang bunting. Kalau takut mudarat pada anaknya, wajib fidyah dan wajib qada. Takut mudarat pada dirinya, haram dia puasa, hanya wajib qada. Itu masalah dia. Begitu juga orang yang bunting. Baik, lagi kita tengok. Baik, sedikit lagi. Kita ambil lah 40 minit lebih kurang. Baik, dan wajib atas mereka itu orang yang bunting dan orang yang menyusu. Qada puasa apabila hilang uzurnya. Dan wajib bermalam niatnya. Baik, kita tengok tentang niat. Dan wajib bermalam pada niatnya. Niat puasa. Maksudnya kena niat pada malam bagi puasa fardu. Berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat afdal niat pada malam. Siang hari pun boleh berniat sekiranya malam tidak berniat. Itu pun selagi mana ia tidak makan dan juga tidak minum ataupun tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa sebelum gelincir matahari. Sebelum zuhur boleh lagi dia niat. Itu puasa sunat. Adapun puasa fardu wajib dia niat pada malam. Dia ada mazhab kan. Kita ni ikut mazhab. Mazhab kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i wajib berniat setiap malam. Hari ni kita niat, malam esok kita niat, lusa kita niat, tulat kita niat, tunggin kita niat, buyung kita niat. Niat setiap malam. Tu. Ada pun mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik sah berniat sebulan. Niat sekali ya, tapi niat sebulan. Tu mazhab Imam Malik, Imam Maliki. Tu. Dulu kita kecil, orang tua kita ajak niat sebulan. Niat sebulan. Bukan pada mazhab Syafi'i, tu mazhab Imam Malik. Mazhab Syafi'i tiap-tiap malam. Niat sebulan tu mazhab Imam Malik. Dia ada syarat juga nak niat sebulan ni. Syarat dia kena niat taklid dulu. Niat taklid dulu. Contoh kita hadirkan pada hati aku nak taklid mazhab Imam Malik. Lepas tu baru kita niat sebulan. Tu. Kalau kita tak taklid, hanya kita berniat setiap malam. Boleh tak kita taklid mazhab Imam Malik niat sebulan? Boleh. Boleh. Kerana memeliharakan ibadat puasa. Takut kita tidak berniat, terlupa berniat pada malam, maka sahlah puasa keesokan harinya dan juga seterusnya sekiranya terlupa niat pada waktu malam. Itu sebab orang panggil sah kita berniat sebulan. Tapi syarat dia awal Ramadan. Syarat dia awal Ramadan. Ni puasa
seminggu lah, lepas tu baru niat sebulan. Tu tak boleh lah, dia syarat dia awal Ramadan, awal-awal tu baru kita niat. Esok nak puasa, malam tu kita niat sebulan terus, ikut mazhab Imam Malik. Itu mazhab Syafi'i tiap malam, mazhab Imam Malik so niat sebulan, bukan niat sebulan terus mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Hanafi macam mana? Mazhab Imam Hanafi so apabila berniat pada siang hari. Mazhab Hanafi, ya. Malam tak niat, esok pun niat lah. Tu esok pun niat. Puasa fardu, so tu mazhab Imam Hanafi. Kita ni mazhab Imam Syafi'i, kena ikut mazhab Imam Syafi'i lah. Begitu. Itu dah wajib bermalam niatnya jika puasa fardu, dengan dijatuhkan antara kesudahan jatuh matahari, maksudnya masuk maghrib, dan memulai keluar fajar, maksudnya nak masuk subuh. Nak masuk subuh Kendaki fajar shadiq ya. Dalam fiqh ni sebut kata fajar, dikendaki fajar itu fajar shadiq. Dan shadiq ni masuk subuh lah. Bukan syarat dia. Dulu bapa kita ajak ni nak tidur, bapa kita kata niat lagi. Dia ajak kita niat lah, lepas tu bukan syarat dia nak tidur. Maksudnya masuk maghrib sampailah dekat nak subuh, boleh niat celah-celah tu, niatlah pada waktu mana sekalipun. Ni kita duk niat tiap-tiap banyak kali ni. Lepas maghrib kita niat, habis main tarawih kita niat, nak tidur kita niat, lepas tu bangkit esok lagi niat pula. Itu main tajdid niat. Tak ada masalah tajdid niat, supaya menghilangkan waswas kan, menghilangkan waswas niat. Orang panggil tajdid niat. Baik. Itu pegang mazhab Syafi'i, berniat puasa fardu setiap malam. Tu setiap malam. Hari kita niat sebulan, mazhab Imam Malik. Itu wajib kita bertaklid mazhab Imam Malik. Ada kepada hati aku nak taklid mazhab Imam Malik, kerana mazhab Imam Malik ni boleh niat sebulan. Kita taklid tu baru kita niat. Tu. Baik, sedikit lagi kita tengok. Baik, maka jika niat ia menyertai salah suatu daripada dua waktu itu, atau ia syak ketika berniat. Baik, kita habiskan berkaitan dengan syak. Jika niat ia seorang menyertai salah suatu daripada dua waktu itu. Tu. Salah suatu daripada dua waktu itu. Menyertai apa maksud menyertai? Maksudnya ketika itu, semasa itu, maksudnya semasa ia berniat. Tu, jika niat ia menyertai salah suatu daripada dua waktu itu, atau ia syak ketika berniat. Tu. Adakah niat itu jatuh menyertai atau tiada? Tu. Contoh dia begini lah. Aku niat tadi masuk waktu maghrib ke tak lagi tak? Tu. Ataupun aku niat tadi, aku niat puasa tu sebelum subuh ke dah? Belum subuh ke dah masuk subuh ataupun lepas subuh, tak tahu. Dia syak. Dia syak itu syak ketika ia berniat ni, ketika ni. Bila kita niat, kita syak ketika tu, masuk maghrib ke tak, ya tahu. Masa kita niat masuk subuh ke tak, ya tahu. Tu. Syak. Jawab dia, tiada memadai niat itu. Tiada memadai, maksudnya tak sah. Bila tiada memadai, tak sah lah. Bila tak sah, tak sah lah puasanya. Bila tak sah puasa, wajib yang qadha. Dia beza, ni satu masalah. Ada orang yang syak selepas daripada itu. Siang hari ya baru dia syak. Aku niat semalam ni masuk maghrib ke tak, you tahu. Aku niat tadi masuk subuh ke tak, you tahu. Tu hak lepas. Ni ketika itu.
Itu lain. Kalau ketika itu tiada memadai. Kalau selepas daripada itu memadai niatnya. Persalahan jika ia syak pada menyertai kemudian daripada berniat, atau ia syak pada siang ia dahulu daripada fajar, maka teringat ia dahulu daripada jatuh matahari, maka tiada mengapa. Maksudnya sebelum jatuh matahari, tu tak mengapa. Ni masalah fiqh. Kerana dia syok kan, dia syok, aku niat, adakah ia berniat pada malam atau tiada, maka teringat ia, aku niat tadi ni dahulu daripada jatuh matahari. Tak jatuh matahari molek lagi aku niat lah. Tu. Maka tiada mengapa. Kerana apa? Kerana ia syok selepas daripada itu, bukan ketika itu. Itu beza dia. Selepas dan juga ketika itu beza. Kalau selepas itu baru dia syok, tiada mengapa. Maksudnya memadailah niatnya. Baik, maka hendaklah diniatkan, yakni dijatuhkan pada hatinya. Makna nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Baik. Kita sambung yang lagi akan datang. Buat masalah ni saya nak buat selang sehari. Tengok keadaan nanti, kalau ada perubahan saya nak buat tiap-tiap hari, saya akan maklumkan dalam Facebook lah. Dalam Facebook. Baik, tanda muka surat 158. 158 atas sekali, maka hendaklah diniatkan, yang dijatuhkan pada hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin, fahkina fid din, wa bimni taba'a risalata wa nubuwata ala samawati wal ard. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatih Syarbini, lama tak jenguk. Masri Hasan pun ada. Orang Gerik pun ada. Ramai orang jauh pun. Orang Perak pun ada. Tasik Lugok ada. Orang Penaga pun ada. Indonesia pun ada. Orang Indonesia pun ikut. Orang Gerik pun ada. Baling ada. Baik, jumpa lagi hari yang akan datang.